A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 144. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 142 ke? Ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Maksudnya, dan kami telah berjanji kepada Musa 30 malam dan kami lengkapkannya dengan 10, maka lengkaplah waktu berjumpa dengan Tuhannya 40 malam. Dan Musa telah berkata kepada saudaranya Harun, gantilah aku ketika ketiadaan aku untuk mengurus kaumku, dan buatlah yang baik untuk mereka, dan jangan sekali-kali engkau mengikut jalan orang-orang yang melakukan kerusakan. Pengajarannya, pertama, antara nikmat yang paling besar bagi orang yang beriman, antara nikmat yang paling besar bagi orang beriman di dunia ialah dapat menghadap Tuhannya sama ada menghadapnya Musa, sama ada sebagaimana menghadapnya Musa Allah Subhanahu wa taala di Bukit Saina, atau menghadapnya orang beriman kepada Tuhannya ketika solat 5 kali sehari. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mencintainya, maka hendaklah dia bersegera
maka hendaklah dia bersegera menghadap Allah. Sebaik sahaja masuk waktu solat. Yang ketiga, orang Islam hendaklah sentiasa hidup berjemaah. Orang Islam hendaklah sentiasa hidup berjemaah dengan melantik seorang ketua dan sekiranya ketua tiada, hendaklah dilantik pemangkunya agar kehidupan orang beriman sentiasa teratur. Yang keempat, wajib membuat apa-apa yang membawa kebaikan kepada manusia dan menghalang segala perkara yang membawa kepada keburukan. Wajib melakukan apa-apa sahaja yang membawa kebaikan kepada manusia dan menghalang apa-apa perkara yang membawa kepada keburukan. Kepada orang ramai. Okey, ayat seterusnya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Maksudnya, dan tatkala telah datang Musa ke waktu perjumpaan dengan kami dan Tuhannya telah bercakap dengannya, dia berkata, wahai Tuhan, tunjuklah aku wajah engkau untuk aku melihat kepada engkau. Allah berkata, engkau tidak akan dapat melihatku sekali-kali. Akan tetapi lihatlah ke gunung. Sekiranya gunung itu kekal di tempatnya, maka engkau akan dapat melihatku. Maka tatkala Tuhannya telah menzahirkan sedikit kebesarannya kepada gunung, menjadikan gunung itu pecah. Dan Musa tersungkur pingsan. Maka tatkala dia telah sedar, dia berkata, Maha suci engkau, aku telah bertaubat kepada engkau. Dan aku adalah orang yang paling awal beriman. Pengajarannya,
Pertama, cinta Nabi Musa AS kepada Tuhannya menyebabkannya meminta sesuatu perkara yang tidak sepatutnya, iaitu meminta untuk melihat wajah Allah di dunia. Kerana nikmat yang paling besar bagi orang beriman ialah melihat wajah Allah di akhirat. Yang kedua, kebesaran dan keagungan Allah tidak mampu dilihat oleh semua makhluknya di dunia. Tetapi Allah mewujudkan sekian banyak bukti-bukti dan tanda kebesarannya bagi mereka yang berfikir. Yang ketiga, orang yang beriman wajib segera bertaubat dan kembali kepada Allah apabila melakukan apa-apa kesalahan atau dosa. Okey, bisa kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat hari ini 144 kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas, Nabi Musa memohon untuk melihat wajah Allah setelah mendengar suaranya. Tapi Allah mengatakan, engkau tidak akan mampu melihat wajahku. Itu menunjukkan antara pengajarannya bukan semua permintaan ataupun doa orang beriman Allah perkenankan. Contohnya permintaan Nabi Musa Allah tidak perkenankan. Sebaliknya kadang-kadang permintaan musuh Allah perkenankan. Contoh permintaan iblis. Apa yang iblis minta kepada Allah? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, bagi tangguh padaku sampai hari dibangkitkan. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Allah perkenan tak? Perkenankan. Jadi pengajarannya apa? Kadang-kadang Allah perkenankan doa kita, tapi ia tidak baik untuk kita. Kadang-kadang Allah tidak perkenankan sebab doa tu yang terbaik ialah Allah tidak perkenankan. Okey. Jadi sama kaitan ayat ini dengan ayat lepas ialah bila Allah tidak perkenankan permintaan Musa untuk melihat wajahnya, maka Allah tidak hampakan. Allah bagi yang lain. Jadi ini sebagai hadiah
daripada Allah kepada Nabi Musa AS setelah Nabi Musa berjaya menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang Nabi, sebagai seorang ketua kepada Bani Israel. Apa peranan utama Nabi Musa diutuskan oleh Allah? Untuk selamatkan Bani Israel. Dan Nabi Musa berjaya dalam misinya menyelamatkan Bani Israel daripada kezaliman Firaun dan tenteranya. Jadi ini ayat ini adalah seumpama hadiah ataupun anugerah hasil kecekalan kesungguhan Nabi Musa alaihissalam. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Qala, dia berkata, iaitu Allah, dia berkata, ya Musa, wahai Musa, inni, sesungguhnya aku, istafaituka. Istafaitu daripada istifa. Istifa'u, dan istifa'u daripada safwa. Safwatun. Safwa ni makna dia yang terpilih, yang terbaik. Jadi istafaituka makna aku telah memilih engkau. Kalau kita belajar bahasa istafaitu, fa'al apa tu? Isim ke fa'al? Fa'al? Apa tanda dia? Fa'al apa? Dia sebenar ada asal fa'al dia istafa, kemudian tambah ta, kemudian tambah kaf. Jadi sebenarnya nampak satu perkataan, tapi sebenarnya tiga. Istafa, tu, kaf. Jadi fa'alnya istafa. Tu dia panggil apa? Fa'al lah. Jadi ini adalah fa'al apa? Fa'al madhi. Apa tanda dia? Ada tu. Kalau ada tu kat hujung tu, fa'al madhi lah. Tu, ta, ti, tuma, tum, tunna, semua fa'al madhi. Jadi Allah kata, aku telah memilih. Ka tu engkau, Nabi Musa. Di sini pun dah ada aku ni. Ini sesungguhnya aku. Sini pula tu, aku juga. Berapa kali aku? Dua. Kenapa sebut dua? Dia bahasa Melayu tak ada kan? Pernah tak kita bercakap, sesungguhnya aku nak makan? Ada? Tak ada. Tapi dalam Quran banyak. Apa rahsianya? Rahsianya ialah Allah nak beritahu, sesungguhnya hanya aku yang berhak memilih. Jadi Nabi dan Rasul ni adalah hak Tuhan untuk memilih. Manusia tidak ada hak untuk memilih siapa yang dia nak ataupun melantik dirinya sebagai Rasul. Betul kan? Ini pilihan. Kan kita berdoa, ya Allah, lantiklah aku sebagai Rasul. Jadi aku sahaja yang berhak memilih engkau. Okey? Memilih engkau, melebihkan engkau, mengutamakan engkau ala nas, ke atas manusia. Sebenarnya Allah pilih Nabi ke atas manusia. Manusia tu siapa? Siapa manusia tu? Zaman Nabi Musa sahaja ke ataupun manusia semua? Kalau kita terjemah pilih, maka ramai tak para Rasul yang dipilih? Okeylah. Sebab Rasul lain pun dipilih kan. Tapi kalau kita terjemah, istafa itu aku mengutamakan engkau dibanding dengan semua manusia. Maka ketika itu manusia itu di zaman siapa? Sebab apa? Sebab antara Musa, sebelum Nabi Musa ada tak Nabi yang lebih baik daripada Musa? Ada siapa? Nabi Ibrahim.
Jadi kalau kita terjemah, aku mengutamakan engkau dibanding dengan manusia yang lain, manusia zaman Nabi Musa sahaja, tak termasuk yang lain. Dan selepas Nabi Musa ada tak Nabi, Rasul yang Allah lebih utamakan dibanding dengan Nabi Musa? Iaitu Nabi Muhammad. Jadi Anas ni lebih kepada manusia di zaman Nabi Musa alaihissalam. Aku lebihkan engkau. Timbul persoalan, kenapa Allah bagi tahu Allah lebihkan Musa? Memanglah bila Musa sebagai Rasul, memang Allah lebihkan Musa. Jawapannya sebab antara ramai-ramai manusia tu yang ada ketika itu, Allah pilih Nabi Musa, menunjukkan apa? Musa adalah yang terbaik. Dalam ramai-ramai Bani Israel itu, Musa adalah yang terbaik. Bahkan ketika zaman Nabi Musa ada tak Nabi yang lain? Siapa? Nabi Harun. Mana lebih baik Nabi Musa dengan Nabi Harun? Mana tahu? Apa dalil? Kitab. Ha? Kitab Musa bukan Harun. Kalau boleh dalil daripada Quran. Ayat ni lah. Aku telah lebihkan engkau dibanding dengan manusia yang lain semua. Manusia yang lain termasuk Nabi Harun. Jadi Nabi Musa lebih daripada Nabi Harun. Walaupun Nabi Harun itu adalah abangnya. Okey, aku lebihkan engkau dibanding dengan manusia lain. Apa ciri-ciri kelebihan Nabi Musa? Iaitu birisalati, dengan risalah. Apa makna risalah? Kitab. Risalah dah jadi bahasa Melayu. Dan yang kedua, wabi kalami, dan dengan kalami. Apa makna kalami? Apa dia? Kalam mana percakapan aku dengan engkau. Dengan percakapanku. Antara gelaran Nabi Musa apa dia? Kalimullah. Kalim, orang yang bercakap dengan Allah. Tapi ada tak Nabi lain yang bercakap dengan Allah? Siapa? Nabi Muhammad bercakap masa Isra dan Mi'raj. Nabi Adam bercakap tak? Ada awal surah Baqarah. Wa qulna ya Adam. Kami berkata wahai Adam. Kenapa Allah sebut Musa di sini sedangkan Nabi lain pun ada juga yang bercakap dengan Allah? Tak, Nabi Muhammad pun cakap masa kat dunia ketika Isra dan Mi'raj. Yalah, ini kelebihan bercakap dengan Allah bukan khusus pada Nabi Musa alaihissalam sahaja. Nabi lain pun Allah bercakap juga, betul? Jadi kenapa Allah sebut? Tak tahu, jawab tak tahu. Okey. Sebabnya masa Nabi Musa ni, Nabi Musa ada Nabi Harun. Dua-dua dapat tak risalah Allah? Dapat tak? Dapat kan? Dapat. Setiap Nabi ada risalahnya. Dia asalnya Nabi Musa. Kitab tu kepada Nabi Musa, tapi kepada Nabi Harun ditambah. Jadi kalau risalah saja, Musa tak ada kelebihan sangat. Apa yang membezakan Musa dengan Nabi Harun? Bercakap. Allah nak beritahu engkau ni lebih daripada semua, bahkan lebih daripada Nabi Harun. Apa dia? Engkau adalah kalimullah. Okey. Di sini pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Quran bukan untuk dibaca sahaja dan bukan untuk ditadabbur sahaja, tapi untuk diambil pengajaran dan dijadikan panduan. Apa pengajaran? Pengajarannya ialah Allah akan lebih manusia dengan apa? Dengan apa? Risalah. Bukan dengan pangkat, bukan dengan harta, bukan dengan keturunan. Manusia yang terbaik ialah para rasul, para nabi, betul?
Dan semua para rasul, para nabi, Allah bagi harta ke bagi kitab? Kitab. Yang Allah bagi harta ada 2-3 orang. Nabi Sulaiman, Nabi Daud kan. Tapi majoritinya apa dia? Apa kerja kebanyakan para nabi? Gembala kambing. Tapi bunyi gembala kambing, tapi mereka lah manusia yang terbaik. Sebab apa? Risalah. Tapi kebanyakan manusia sekarang kejar kemuliaan dengan apa? Duit ke, pangkat ke, mentadabbur Al-Quran. Duit dan pangkat. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau ustaz, orang tanya, ustaz, selain pada ustaz mengajar, kerja apa? Gembala kambing. Orang pandang mulia ke? Tak tahulah. Jawab sendirilah. Okey, lepas kami bagi risalah, apa kewajipan? Apa kewajipan Nabi? Dan termasuklah kaumnya bila dia beri risalah oleh Allah. Apa kewajipannya? Simpan? Cetak banyak-banyak? Fakhus. Maka ambillah. Ambillah. Ma ataina. Ma apa yang atainaka, ataituka, apa yang aku beri kepada engkau. Ambil, apa makna ambil ni? Ambil ni hanya sebagai simbolik sahaja. Bukan makna asal perkataan ambil, ambil je lah kan. Ambil kunci, ambil makanan. Bukan itu maksudnya. Tapi ambil di sini ialah ambil, baca, faham dan amal. Apa dalil? Tengok ayat seterusnya. Wa kun. Dan kun. Jadilah engkau minasyakirin, dari asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Okey, wajib tak jadi orang bersyukur? Wajib. Apa dalil? Apa dalil? Yalah ni yang mana? Apa perkataan yang menunjukkan jadi orang bersyukur adalah wajib? Kun. Kalau kita belajar bahasa Arab, kun tu fi'il amar. Kun dan fi'il amar menunjukkan perintah. Perintah menunjukkan wajib. Sebab tu Allah sebut dalam ayat lain kan. Surah apa ni? Surah Baqarah. Tak bagi bukan. Saya terlupa nak bagi yang tu. Apa dia? Fashkuruni wala takfurun. Surah Baqarah. Surah apa? Ayat berapa? 152. Cuba baca. Fazkuruni azkurkum. Kemudian washkuru boleh je.
Okey. Surah Baqarah. Cuba kita terjemah. Fazkuruni. Fa. Maka uzkuruni. Ingatlah aku. Ingat di sini makna? Apa makna ingat ni? Dia buat apa tu? Dia ingat pada Allah. Orang azal tak pergi solat pun. Ingat ni, zikrullah yang paling besar ialah ta'atullah. Fazkuruni, ingatlah aku, maka hasilnya apa? Azkurkum. Allah tak kata ingatlah aku bagi 1 juta. Bukan. Tapi sebenarnya lebih mahal daripada 1 juta pada aku sentiasa ingat pada kamu. Bila Allah sentiasa ingat pada kita, agak-agak apa hasil yang kita dapat? Kalau Allah sentiasa ingat, hidup kita aman, tenang, kan? Dan selamat. Sebab Allah ni Rabbul Alamin. Kalau Rabbul Alamin sentiasa ingat dan jaga kita, selamat. Satu. Yang kedua, perintah kedua, washkuruli, dan syukurlah oleh kamu kepada aku. Wajib. Ini semua fi'il amal ni. Satu, uskuruni. Yang kedua, ushkuruli. Dan penegasan lagi apa dah? Wala takfuruni. Dan jangan kamu kufur aku. Jadi sekarang apa makna syukur? Apa makna syukur? Mana tahu? Mana tahu? Syukur ialah makna taat. Dia sebenar. Bila Allah perintah washkuruni, Allah perintah washkuruni, syukurlah kepadaku. Lepas tu Allah larang jangan. Maknanya apa ni? Kalau kamu tak syukur, mana kamu kufur. Syukurlah padaku dan jangan buat yang bercanggah dengan syukur, iaitu kufur. Jadi kufur apa makna dia? Engkar. Lawan pada engkar, taat. Jadi kita nak tahu kita ni jenis orang bersyukur ataupun tak, tengok apa? Setakat mana kita taat pada Allah, bersyukurlah. Dan setakat mana kita engkar perintah Allah, kita adalah orang yang kufur. Cuma kufur ni ada dua lah. Satu kufur asghar, kufur yang kecil yang tak keluarkan seseorang daripada agama, ataupun kufur nikmat. Yang kedua kufur akbar, iaitu mengeluarkan seseorang daripada Islam. Kita biasa tak kufur asghar? Biasa? Biasa ke tak? Biasa. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Boleh bagi contoh? Yang kufur nikmat tu, apa contoh dia? Sampai sekarang ada riak lagi. Ini ayat ke berapa dah tak ada pun ya? Riak tu mungkin jarang-jarang ada kan. Tapi ada satu kufur kecil ataupun kufur nikmat yang mungkin selalu berlaku. Dia kufur ni, kita menyalahgunakan semua nikmat Allah. Kufurlah. Nikmat mata, Allah bagi mata untuk apa? Untuk kita bersyukur. Macam mana syukur mata? Guna mata tengok benda yang Allah redha sahaja. Bila tengok ikut nafsu, kufur lah tu. Kan? Tangan, Allah bagi tangan supaya kita bersyukur. Gunakan tangan untuk taat pada Allah. Bila kita salah guna tangan, pukul orang, cek tanda tangan, cek yang rasuah kan, itu kufur. Kaki, Allah bagi kaki untuk apa? Dia pusing satu bukit je lutut selesai, tapi tak sampai ke masjid. Itu kufur apa tu? Kufur nikmat kaki. Kufur nikmat masa, Allah bagi 24 jam, termenung je bersembah kosong. Kufur. Kufur membazir duit. Betul? Baiki rumah tak habis-habis walaupun umur 78. Okey. Jadi syukur makna dia taat, lawan dia kufur. Okey, jadi Allah perintah pada Musa, kun, jadilah kamu orang yang bersyukur.
Bersyukur. Jadi kita tahu. Allah kata, ambillah apa yang aku beri kepada engkau. Ambil tu, macam mana cara ambil? Jadilah orang yang bersyukur. Itu semua perintah Allah dalam risalah aku, kamu taat. Jadilah kamu orang yang bersyukur. Macam mana kita nak taat? Macam mana Nabi Musa nak taat risalah yang Allah bagi padanya? Sehingga dia menjadi orang bersyukur. Macam mana? Asasnya mesti fahamlah. Kalau tak faham ataupun membabi buta, mana mungkin kita boleh taat pada mesej dalam Al-Quran. Okey. Cuba ambil kata-kata Syekh As-Sa'di. Ataupun okey, nanti ana tadabbur ayat seterusnya dulu baru ayat ni. Keluar balik. Okey, ayat seterusnya. Wa katabna. Apa yang Nabi Musa dapat daripada Allah ketika di Tur Saina? Risalah. Soalannya, apa kandungan risalah tersebut? Ayat seterusnya Allah huraikan apa kandungannya. Wa katabna, dan kami telah tulis lahu baginya, iaitu bagi Nabi Musa, fil alwah, fi alwah. Alwah ni, kalau banyak alwah, kalau satu lauhun. Lauhun. Kalau satu lauhun. Kalau banyak alwah. Okey, apa makna lauhun? Kalau bahasa Arab, qit'atun murabba'atun minal khashab. Satu potongan 4 segi daripada kayu. Papan tulis yang 4 segi. Dulu ada kan whiteboard yang kecil kan. Itu dia panggil macam lauhah. Kalau satu lauhun, yang kalau banyak alwah. Kita biasa dengar lauh mahfuz. Kan? Semua apa yang berlaku, apa yang akan berlaku, semua telah tercatat di mana? Lauh mahfuz. Okey. Jadi Allah kata kami telah tulis baginya, bagi Musa, fil alwah, dalam ataupun di alwah. Okey, sekarang papan yang ditulis isi kandungan Taurat yang Nabi Musa dapat ni daripada kayu ke daripada besi? Ada pendapat mengatakan ia daripada besi. Dia tulis apa tu? Papan. Daripada batu. Sorry, bukan besi, batu. Daripada papan tulis dari batu. Jadi dulu zaman para Nabi dahulu mana ada buku bercetak kan? Hatta zaman Nabi Muhammad peringkat awal pun Quran ditulis di mana? Peringkat awal. Kulit-kulit binatang. Di pelepah-pelepah tamar. Tapi mereka faham tak apa yang tertulis di pelepah tamar tu? Kan? Walaupun tak ada baris, tak ada titik kan? Sekarang semua tercetak. Cantik, indah, semua ada baris, ada. Tapi ramai yang tak. Bahkan sebab cantik itu dijadikan perhiasan. Okey, min dari setiap syai'in, sesuatu. Jadi Allah beritahu apa isi kandungan Taurat. Iaitu kami tulis min kulli syai'in, setiap sesuatu. Apa maksud setiap sesuatu? Dalam tafsir Al-Maraghi dia kata setiap sesuatu yang diperlukan oleh manusia ketika itu
Semua ada tertulis dalam kitab Taurat. Sebab tujuan kitab Taurat untuk apa? Ataupun semua kitab Allah, tujuan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah manusia. Jadi semua peraturan, kaedah, undang-undang yang boleh menyelesaikan masalah manusia ada dalam kitab Allah. Kemudian kitab Taurat ni dalam bentuk mau'izah. Mau'izah apa dia? Pengajaran ataupun peringatan. Quran pun sama. Quran ada tak juga dinamakan mau'izah? Adakah? Surah apa? Cuba buka surah Yunus. Ayat 62 ke? Saya tak bagi. Tapi ada dalam Quran. 57. Ada? Okey. Ya ayuhan nas. Cuba terjemah. Wahai manusia, qad ja'atkum, sesungguhnya telah datang kepada kamu mau'izatun, pengajaran peringatan daripada siapa? Rabbikum. Apa ni mau'izah ni apa dia? Quran lah. Tapi Allah tak sebut Quran. Allah tak sebut Quran. Allah sebut apa? Jadi apa yang Allah nak sampaikan? Sebenarnya dia Quran, tapi Allah tak sebut pun perkataan Quran. Allah sebut mau'izah. Apa yang Allah nak sampaikan? Allah nak begitu. Quran ni tujuannya, fungsinya ialah untuk mengingatkan kamu. Bila kamu buat silap, tengok Al-Quran dan cek perbuatan kamu betul tak, selari tak dengan Quran. Maka sebab itulah mau'izah mesti difahami. Kalau kita tak faham, boleh tak kita katakan Quran adalah pemberi peringatan pada saya, tapi tak faham pun. Biasa tak mak bapak kita cakap, saya nak bagi peringatan ni, saya nak bagi mau'izah pada kamu. Mak kita pun cakap bahasa Urdu, kan? Kita rasa tak itu sebagai peringatan? Tak. Sebab apa? Samalah. Bila Allah kata Quran adalah mau'izah, wajib kita faham. Kalau tak adalah fungsi mau'izah. Kemudian mau'izah pula daripada bukan sebarangan, daripada Rabb. Jangan anggap Quran tu macam daripada orang biasa. Kalau surat daripada orang yang ada kedudukan pun kamu baca, kamu faham dan kamu ada rasa gerun. Tiba-tiba baca Quran daripada Rabbikum, tak rasa apa-apa. Yang kedua, fungsi Al-Quran syifa. Apa makna syifa? Perawat kepada masalah manusia. Sebenarnya semua masalah manusia berlaga satu masalah. Jawab dia. Dia syirik. Dia kalau tak syirik, tauhid, kan? Kalau kita mentauhidkan Allah dalam semua kehidupan, selesai semua masalah. Ya, semua masalah sebab ada unsur-unsur syirik dalam kehidupan kita. Banyak kehidupan kita bukan kerana Allah, bukan untuk Allah. Jadi kalau nak rawat, apa dia rawatannya? Jumpa ustaz mana ni? Jumpa ustaz mana? Ustaz, mana-mana ustaz je lah. Ustaz yang mengajar Al-Quran. Jadi perlu tak selak tirai? Tak perlu. Tak ada buat Al-Quran. Wa syifa'un, perawat. 5, perawat ni banyak penyakit, kan? Tapi penyakit paling bahaya, penyakit fis sudur, dalam hati. Wahudan, dan Quran juga berfungsi sebagai petunjuk, pemandu kamu. Dan Quran juga sebagai rahmat, tapi bukan untuk semua. Tengok Allah beritahu fungsi Al-Quran ada berapa semua? 1, mau'izah. Yang kedua, syifa. Yang ketiga, hudan. Yang ketiga. Yang keempat, rahmat. Nak apa lagi? Betul tak? Semua manusia nak bahagia.
Dan tak mungkin manusia bahagia tanpa rahmat Allah. Dia rahmat lawan apa? Rahmat lawan apa? Ha? Apa dah? Laknat. Iblis dilaknat oleh Allah sebab jauh daripada rahmat. Jadi bila dapat laknat, bahagia tak hidup. Jadi kalau kamu nak bahagia, kena cari rahmat. Dan nak rahmat, kena jadi apa? Allah kata apa ni? Rahmatul lil, bukan untuk semua. Allah tak kata rahmatul linnas ataupun rahmatul lil ustaz. Tak ada. Kamu ustaz ke, kamu engineer ke, kamu doktor ke, pakar ke, kalau tak beriman, kamu tak mungkin dapat rahmat, hudan, syifa, mau'izah. Tak mungkin. Tapi kalau kamu kerja guard biasa je, kamu jadi orang beriman, pasti kamu akan dapat rahmat Allah. Betul? Sebab itulah pemuda Kahfi, orang biasa ke Nabi? Orang biasa je. Tapi dapat tak rahmat Allah? Dapat kan? Sebab apa? Mana tahu dia beriman? Mana tahu dia beriman? Dia hidup dalam keadaan mewah kan, tapi dia pergi ke gua hanya untuk selamatkan iman ke selamatkan harta? Iman. Dia beriman. Sebab tu bila nak masuk gua, dia minta apa? Apa doa pemuda Kahfi? Yalah, dia bacalah doa tu. Surah Kahfi yang baca tiap-tiap minggu. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Dalam keadaan dikejar oleh musuh, dalam keadaan nak pergi ke gua, dalam keadaan rezeki tak cukup, dalam keadaan tak ada kelengkapan dalam gua, tiba-tiba dia minta menunjukkan apa? Kita kalau nak panjat gunung kan, minta rahmat ke bawa bekalan? Betul? Bawa bekalan ke minta rahmat? Bekal lah. Rahmat tak minta kan? Sebab itulah bila pemuda Kahfi masuk gua dengan bekalan makan sikit je, makanan sikit, lepas tu habiskan. Apa Allah bagi pada pemuda Kahfi? Sebaik saja masuk gua. Bagi ayat tu. Tak ingat Tak ingat? Semua tak ingat? Apa dia? Bukan. Allah sebut perkataan rahmat. Pemuda Kahfi doa sebut rahmat. Bila masuk pun Allah sebut, Allah bagi rahmat kepadanya. Falamma intazalahu wa ma ya'buduna ya. Ayat tu. Wa izi' tazaltumuhu wa ma ya'buduhu wa ma ya'buduna illallah. Ayat 6. Fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Subhanallah. Okey, cuba tengok bukti pemuda Kahfi ni beriman. Wa iz'tazaltumuhum, dan ingatlah ketika mana kamu mengasingkan siapa ni? Kaum mereka yang menyembah berhala. Sebab kalau pemuda Kahfi kekal duduk bersama tu, mereka akan syirik. Jadi akhirnya mereka i'tizal, menjauhkan. Dan pemuda Kahfi juga menjauhkan daripada apa yang kaum mereka sembah. Illallah, kecuali Allah sahaja yang
pemuda kafir tak jauhkan. Maka Allah kata apa? Fa'wu ilal kahfi. Pergilah ke gua. Dan bila masuk gua, Allah kata apa? Yanshur lakum rabbukum min rahmati. Allah, apa makna yanshur? Allah sebarkan. Sebarkan, Tuhan kamu sebarkan untuk kamu min rahmati, daripada rahmatnya. Subhanallah. Jadi yang paling penting dalam hidup kita apa dah? Rahmat. Walaupun dalam gua, antara kehidupan pemuda kafir dengan kehidupan kita dalam banglo, mana lebih tenang? Pemuda kafir. Sebab apa? Sebab pemuda kafir dapat rahmat Allah. Kita kadang-kadang rumah kita kan tak ada rahmat kan. Kadang-kadang nak bangun malam pun susah. Ustaz, pemuda kafir tak bangun-bangun pun. Saya bangun juga kan. Saya okey lagi pada pemuda kafir. Tak, pemuda kafir dia tak bangun ke ataupun Allah yang tidurkan? Kita pula tak bangun ke ataupun Allah tidurkan? Beza. Sebab kita boleh bangun tapi tak bangun. Sebab apa? Mungkin rahmat tu jauh daripada kita. Sebab tu saya nak ulang, Quran sebagai mau'izah, yang kedua sebagai syifa, yang ketiga sebagai hudan, yang keempat sebagai rahmat, bukan untuk semua orang, hanya untuk orang beriman, walaupun kamu berada dalam gua. Okey, kemudian Allah cerita lagi apa terkandung dalam kitab Taurah. Wa tafsilan, dan tafsil apa dia? Penjelasan. Likulli syai'in, bagi setiap syai'in, sesuatu. Jadi apa masalah? Buka kitab Allah, sebab dia penjelasan kepada setiap permasalahan. Ada orang tanya, kalau Quran, dalam Quran semua ada, saya nak memasak, saya cari-cari tak ada pun cara memasak dalam Quran. Maka Syekh tu kata, ada, kamu je tak faham. Allah kata apa? Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Quran kata, tanyalah orang yang berilmu kalau kamu tak tahu. Quran bagi panduan. Nak memasak kan? Keadaannya apa? Pergi tanya. Kamu tak faham je. Okey, fakhuz. Maka khuz. Tadi dah jumpa. Ambillah. Ambillah. Ia ni balik pada isi kandungan Taurat. Ambillah ia biquwwah, dengan kuat. Sekarang kita nak faham. Allah kata ambil, tapi tak cukup dengan ambil, ada satu lagi, ambil dengan kuat. Macam mana ambil dengan kuat? Ialah macam mana sungguh-sungguh? Ambil Quran, pegang betul-betul, lepas tu simpan betul-betul. Okey, cuba buka ni. Surah Al-Baqarah ayat 121. Ini antara ayat yang menghuraikan makna quwwah. Okey. Al-Baqarah 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuba terjemah. Allazina. Allah puji orang-orang yang atainahum, kami telah beri kitab pada mereka. Jadi Allah bila nak muliakan orang, Allah tak bagi pangkat, tak bagi harta, bagi kitab. Orang-orang yang kami beri kepada mereka kitab. Apa mereka buat dengan kitab ni? Yatlunahu. Mereka membacanya. Yatlunahu, satu, mereka baca. Yang kedua, baca pula, sifat membacanya apa? Tilawah dah jadi bahasa Melayu kan? Ada kan? Apa dia? Majlis? Majlis tilawah. Jadi Allah kata, Allah nak puji siapa ni? Satu, yang diberi kitab. Yang kedua, cara dia guna kitab apa dah? Dia baca, tapi bukan sembarang baca. Haqqa tilawati, baca dengan sebenar-benar bacaan. Apa maksud haqqa tilawati? Kata ahli tafsir, haqqa tilawati ialah
baca lafaznya dengan betul. Satu. Boleh belajar dengan Haji Masri. Yang kedua, baca faham maknanya. Yang ketiga, amal dengan ajarannya. Itu makna haqqa tilawati. Ini ada 3 unsur. Satu, baca dengan betul bacaannya, makhrajnya, tajwidnya. Yang kedua, baca dan faham maknanya. Yang ketiga, amal. Itu makna haqqa tilawati. Kalau yatlu nahu saja belum cukup. Okey? Kemudian ulaika, tengok Allah puji. Mereka itulah orang yang yu'minu nabi beriman dengan apa? Beriman dengan kitab. Jadi Allah sebut beriman tu bila tu? Setelah apa? Setelah ada proses ni, haqqa tilawati. Boleh tak kalau dia baca dia tak faham, lepas tu saya beriman dengan kitab yang saya baca, boleh? Tak boleh. Sebab tu Allah sebut beriman setelah ada haqqa tilawati. Dan lepas tu Allah kata apa? Wa man yakfur bihi. Siapa yang kufur, engkar dengannya, dengan apa? Al-Quran. Fa ulaika humul khasirun. Itulah orang yang. Dan kalau beriman pun Allah sebut setelah membaca haqqa tilawati. Kalau kufur pun Allah sebut setelah haqqa tilawati. Maksud apa tu? Syarat nak kufur pun kena faham. Betul? Saya tak percaya pada Quran. Faham tak? Tak faham. Kamu dimaafkan. Sebab kamu kufur membuta tuli. Betul? Yang kufur dan rugi ni siapa ni? Yang dah baca, dah faham, dah jelas, tolak. Boleh? Okey, cuba tengok kata Syekh Sa'di. Qala Syekh Sa'di rahimahullah. Apa makna ayat surah Maryam ayat 12? Ayat tu pendek je. Ya Yahya khuzil kitaba. Ya Yahya. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Surah Maryam ke ayat 12? Okey, ya Yahya. Siapa Yahya? Nabi Yahya, bukan guru Yahya ni, Khuz. Ambil kitab biquwwah. Sama dengan ayat tadi kan? Ambil kitab dengan kuat. Apa makna kuat? Kata Syekh Sa'di rahimahullah ahli tafsir, dengar. Dalla. Cuba terjemah. Dalla telah menunjukkan al-kalamu as-sabiq, kata-kata yang lepas, ala wiladati Yahya. Ayat ni menunjukkan kelahiran Nabi Yahya, wasyababi, dan kepemudaannya. Dia adalah orang muda, wa tarbiyati, dan pendidikannya. Okey, falamma maka tatkala wasala, telah sampai ila halatin, kepada keadaan hal, yafham, dia boleh faham. Bila Nabi Yahya dah sampai tahap umur muda dan sampai tahap dia faham fi hal khitab, apa saja ucapan, ketika itu amarahullah, Allah perintah Nabi Yahya an ya'khuza, agar mengambil. Itu Allah perintah khuz, mengambil kitab biquwwah, dengan kuat. Apa makna kuat? Iaitu bijiddin, dengan sungguh-sungguh, wajtihadin, dan apa lagi? Jiddin dengan ijtihad ni makna dia lebih kurang dengan sungguh-sungguh, dengan keazaman yang tinggi. Wazalika, yang demikian itu, bil ijtihad, dengan sungguh-sungguh dari sudut apa? Fi hifzi, dalam menghafal lafaznya. Satu. Ini makna pertama, kuah, hafal lafaznya. Yang kedua, wa fahmi ma'anihi, faham maknanya. Yang ketiga, wal amal, beramal dengan
awamiri, perintah-perintah Allah, wa nawahi, dan larangan-larangan Allah. Haza, ini semua tamam, kelengkapan akhzul kitab, mengambil kitab, biquwah. Faham? Jadi dengan kuah ni ada 3 unsur. Pertama, hafal lafaz. Hafal ni makna baca dengan betul makhraj. Yang kedua, faham maknanya. Yang ketiga, amal. Itulah makna ambil dengan kuat. Boleh? Kalau dah ambil berhati-hati, lepas tu simpan kat rak yang berhati-hati sampai tak jatuh dan sampai berdebu. Adakah itu ambil dengan kekuatan? Tak. Bahkan zaman Nabi mana ada ambil simpan kan? Sebab Quran tak ada bercetak pun. Jadi pengajaran untuk kita, inilah tujuan Quran diturunkan sebenar, iaitu ambil dengan kuat, baca dengan betul, faham makna dia dan beramal dengan segala perintah dan larangannya. Okey. Kemudian lepas ambil kitab dengan kuat, Allah perintah pada Nabi Musa AS. Lepas tu apa dia? Wa'mur, dan suruhlah. Suruhlah qaumaka, kaum engkau. Ya'khuzu, mereka mengambil juga. Tapi maksudnya dia apa dia? Baca, faham dan amal. Mereka mengambil bi ahsaniha, dengan sebaik-baiknya. Apa maksud ahsan? Paling baik. Kalau baik, hasan. Hasanun baik. Paling baik, ahsan. Dan bahasa Arab ada pattern dia. Kalau paling baik, pattern dia apa dia? Afdal. Sorry. Ini bukan pattern ni. Pattern dia ialah af'al. Af'al. Kalau perkataan tu ada 4 huruf, af'al. Lepas tu baris dia yang pertama, baris atas. Huruf kedua, mati. Huruf ketiga, baris atas. Maka makna dia paling. Contoh hasan baik. Kita jadikan hasan dalam bentuk pattern af'al. Ahsan. Sekarang jadi makna paling baik. Kalau kabirun, besar. Paling besar, akbar. Kalau fadlun, lebih. Paling lebih, afdal. Itu yang biasa dengar lah. Saya bagi contoh perkataan yang tak pernah dengar. Apa dah? Jamilun. Jamilun cantik. Paling cantik, ajmal. Saghirun, kecil. Paling kecil, asghar. Okey? Jadi Allah kata apa? Allah kata, lepas kamu baca, faham, amal, suruh. Tengok. Kalau kita baca, kita faham, kita amal. Seorang-seorang. Tak peduli pada orang. Tak lengkap. Lepas tu, tanggungjawab kamu, suruh pula kaum kamu. Apa dia? Buat yang terbaik. Okey. Kalau kita perhati dalam Quran, ada tak dalam Quran yang terbaik dan ada yang baik? Yang baik dan ada yang terbaik. Ada tak? Ataupun semua terbaik? Semua terbaik ke? Allah kata, kalau berhutang, kalau orang tu tak mampu bayar, fa in kana zu usrati fa naziratu ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau orang berhutang dengan kamu dan dia tak mampu bayar, apa kena buat? Nanti dulu janganlah, ini 10,000 ni. 10,000. Bagi tangguh. Tapi Allah kata wa antasaddaqu, kalau kamu bagi halal, ahsan. Tengok dalam Quran tu. Hasan pun ada dalam Quran, ahsan pun ada dalam Quran. Kalau hukum kisah, orang pukul ataupun orang bunuh anak kita, hak kita tak untuk dapat hukum kisah, kan?
Hukum kisah memang cantik, baik. Tapi yang lagi baik apa dia? Maafkan. Jadi Allah kita pilih yang terbaik dalam melaksanakan ibadat. Kadang-kadang zikir kan? Zikir pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala 10 kali. Baik tak? Tapi ada yang terbaik. Berapa? 100 kali kan? Biasa kita pilih mana? Pilih Hasan ke Ahsan? Ha? Pilih mana? Jawab je lah. Takkan tak tahu. Ha? Pilih 10. Okey, kalau saya bagi duit, ini 10 ringgit, ini 100 ringgit. Pilih yang mana? Ha? Pasal apa pilih 100? Zikir pilih 10. Duit pilih 100. Kenapa? Kita ada masalah ke? Pasal apa? Mana lebih mahal? Zikir 100 dengan duit 100? Tak. Duit 100. Sebab tu kita pilih duit. Itulah kita kan. Sebab yang baik ni dia penuh dengan perkara yang nafsu tak suka. Jadi Allah kata suruh kaum-kaummu buat yang terbaik. Bila kita buat yang terbaik, sebenarnya untuk siapa? Untuk diri kita. Salat witir 1 rakaat dengan 3 rakaat, mana lebih baik? Biasa kita buat 1 ke 3? Ke 3. 3 dengan 5, mana lebih baik? Jawab kuat sikit. Okey, ya'khudhu bi ahsaniha. Sa'urikum. Aku akan tunjukkan. Aku akan tunjukkan ataupun lihatkan. Darul fasiqin. Aku akan tunjukkan kamu kepada kamu. Kamu ni siapa ni? Umat-umat yang ingkar. Darul fasiqin. Dar, apa makna dar? Negeri. Daring dalam masyarakat, mana-mana tempat yang ada orang, sama ada kecil ataupun besar, sama ada orang sedikit ataupun ramai. Sebab tu Malaysia, setiap negeri ada 2 nama kan? Satu Selangor, yang kedua Darul Ihsan. Dan negeri mana yang paling kuat iman? Terengganu, Darul Iman kan? Negeri fasikin, orang-orang fasik. Apa maksud ayat ni? Lepas kamu baca, faham dan amal, suruh kaum kamu buat seperti yang kamu buat, dan bila beramal buat yang terbaik. Kemudian Allah kata, aku akan tunjuk pada kamu negeri orang-orang fasik. Ahli tafsir berbeza pendapat. Apa maksud negeri orang fasik? Pertama, Jahannam, neraka Jahannam. Jadi kalau neraka Jahannam, makna ayat ni hujungnya adalah amaran. Kalau kamu tak nak buat yang terbaik, tak nak menjadi orang yang bersyukur, inilah kesudahan kamu. Itulah Quran. Quran ada berita gembira, ada berita. Dia mesti ada dua. Sebab nafsu manusia ni sentiasa nak buat yang jahat. Kalau nak buat jahat, baca ayat ni. Sa'urikum daral fasiqin. Pendapat kedua, daral fasiqin ialah tempat-tempat kaum dahulu yang dibinasakan oleh Allah semasa kat dunia. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, kan? Dan ada pendapat ketiga, Darul Fasiqin ialah negeri Mesir setelah Allah binasakan Fir'aun dengan kaumnya. Jadi kalau kamu engkar, tak menjadi orang bersyukur, inilah kesudahan kamu. Habis dah ayat. Dah habis dah. 2 ayat je. Saya tak boleh buat apa lah sebab ayat dah tak ada lah. Boleh Hasan, nanti kita tunjuk ayat ni. Ayat yang Ana bagi tadi. Ayat Surah Zumar
18. Surah Zumar 18. Okey. Cuba tengok ayat ni yang ada kaitan dengan ayat yang kita tadabbur tadi. Allah memuji orang yang beriman. Apa sifat orang beriman yang Allah puji? Iaitu tunjuk kat whiteboard. Iaitu orang yang yastami'una, yang yastami'una fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' apa dia? Sentiasa mendengar. Al-qaulah, kata-kata umum, dia dengar. Tapi tak berhenti setakat tu. Ya Allah nak puji ni bukan setakat dengar, tapi Allah kata fayattabi'una, lalu mereka ikut yang mana? Ahsan. Dalam banyak-banyak yang dia dengar, dia ikut yang mana? Ahsan. Apa yang ahsan? Antara semua kata-kata manusia, kata-kata pemimpin, kata-kata pakar, kata-kata ulama, dengan kata-kata Allah dan kata Rasulullah, yang mana ahsan? Itu Allah nak puji orang beriman, dia berakal, dia waras. Kalau nak makan, dia pilih yang terbaik. Betul? Nak beli rumah, nak beli tanah, dia pilih yang terbaik. Nak beli pakaian, dia pilih yang terbaik. Nak beli apa lagi? Nak kahwin, dia pilih isteri yang paling terbaik. Tapi kadang-kadang dalam bab agama, dia hentam je. Betul? Tak. Dalam bab agama, lagi kamu kena pilih yang terbaik. Sebab yang agama kamu akan bawa sampai ke akhirat. Jadi Allah puji siapa yang mendengar apa-apa perkataan, tapi akhirnya dia buat keputusan, aku nak pilih yang terbaik, sebab ini aku nak bawa sampai ke akhirat. Okey. Okay, kita tengok sikit buku ni, Syarah Bulughul Maram, Kitabus Salah, kitab solat. Muka surat 137 kan? Okey. Qala al-musannif rahimahullah. Penulis buku ni asalnya ialah Ibn Hajar al-Asqalani. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah SAW, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajida lam tubna lihaza. Maksudnya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mendengar seseorang membuat pengumuman tentang kehilangan sesuatu barang di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak mengembalikannya kepada kamu. Kenapa? Bila ada orang buat hilang barang, dia pergi ke depan, cakap dengan pembesar suara, saya ada hilang barang. Maka ikut sunnah Nabi apa dah? Kita boleh berdoa pada orang tu, semoga Allah tak bagi jumpa barang kamu. Doa baik ke tak baik? Doa tak baik, tapi dibolehkan. Sebab apa? Sebab Nabi beritahu, sesungguhnya masjid tidak dibina untuk tujuan itu. Itu dia maksud buat apa? Dia menyalahgunakan tujuan masjid dibina. Masjid sebenarnya dibina untuk apa? Untuk beribadah, untuk tenang, untuk khusyuk. Habis kalau barang saya hilang, pergilah cari, tak payah buat pengumuman. Jumpa imam ke apakah, tak payah buat pengumuman. Apatah lagi, yang lagi teruk apa dia? Barang dia hilang kat rumah, pergi umum di masjid. Siapa ada jumpa kucing saya 2 ekor? Kita berdoa, semoga Allah hilang terus kucing kamu. Apa dia? Orang sakit tak apa. Dia salah satu tujuan masjid juga ialah untuk membawa kebaikan kepada masyarakat. Begitu ada orang mati, orang sakit, itu bukan salah guna tujuan. Okey. Sebab itulah bila kita solat, kalau ada ular, kita kena buat apa?
Kenapa kan kamu sedang solat? Sebab salah satu tujuan solat ialah untuk menjaga roh kita, kan, nyawa kita. Kalau sampai nyawa kita terancam, tak boleh. Jaga nyawa, kemudian teruskan solat. Jangan tengah-tengah solat ada ular, semoga aku mati syahid, kan? Okey, pengajaran daripada hadis ni, haram menyalahgunakan masjid untuk tujuan duniawi atau peribadi. Yang kedua, masjid dibina sebagai tempat ibadat seperti solat, membaca Quran, menuntut ilmu dan sebagainya. Yang ketiga, wajib menjaga kesucian masjid dan kemuliaan masjid. Masjid terlalu mulia, dibina untuk sembah Allah, tiba-tiba diguna untuk cari barang hilang. Yang keempat, harus berdoa yang tidak baik ke atas seseorang sekiranya dia melakukan perkara yang diharamkan. Okey, satu lagi. Ini berniaga pula, berniaga dalam masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW qala, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratak." Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat seorang sedang menjual ataupun membeli di dalam masjid, maka katalah kepadanya, semoga Allah tidak memberi keuntungan terhadap perniagaan kamu, ataupun semoga Allah merugikan perniagaan kamu hari ini. Doa baik ke tak? Tak baik, tapi dibenarkan. Sebab apa? Sebab dia buat benda yang tak baik, iaitu menyalahgunakan masjid. Adakah orang berjual beli dalam masjid? Ada kan? Kadang-kadang dia tulis buku, dia jual buku kan dalam masjid. Ambil buku, ambil duit pun dalam masjid. Itu tak boleh tu. Itu dah masuk dalam bab menggunakan masjid untuk kepentingan diri dan duniawi. Tak cukup. Bumi kat luar masjid tak cukup untuk menjual, jual lagi dalam masjid. Pengajar hadis. Pertama, haram berjual beli di dalam masjid. Yang kedua, jual beli dalam masjid walaupun haram, tapi sah tak jual beli tu? Majoriti ulama kata sah. Oh, kalau sah okeylah ustaz. Dia tak kira dosa tu, dia kira sah. Dia sah tapi tetap berdosa. Yang ketiga, wajib menjaga dan memelihara kesucian dan kemuliaan masjid. Yang keempat, harus berdoa yang tidak baik ke atas seseorang yang melakukan perkara mungkar. Jadi jual beli dalam masjid adalah perkara mungkar, kena cegah. Okey, cukup ah? Orang buat jahat pada kita, lepas tu kita nak doa tak baik. Dia sebenarnya dalam hukum, dia ada kaitan dengan hukum kisas. Orang pukul kita, katalah sampai bengkak kan, kita ada hak tak nak pukul dia balik? Ada. Tapi kita kena pukul sama dengan dia pukul lah, dan tepat dia pukul. Dan berapa kali dia pukul kat sini, sinilah. Sekali lah, jangan pukul sekali setengah. Itu hak kita, tapi yang terbaik maafkan. Sama juga orang maki kita kan, kita ada hak, tapi kalau kita maki dia pun tak selesai masalah. Yang kedua, kalau kita maki dia, takut-takut kita pula buat dosa yang sama. Maka terbaik apa dah? Dia sekarang dia maki, dia buat kemungkaran. Yang terbaik apa dah? Bukan maaf je, yang pertama sekali, bukan sabar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat kemungkaran, cegah dulu, cegah. Kita apa? Oh, tampar.
Kenapa nak sepak tampar muka dia? Tak, macam ni. Bila orang buat fitnah pada kita, pertama sekali kita jumpa dia, kan? Ada bukti tak? Kan? Dengan cara yang baik. Ada bukti tak buat fitnah? Kalau tak ada, minta arak balik. Tarik balik. Kalau ada bukti, buatlah laporan ke apa kan kalau ada bukti. Supaya awak dapat buktikan yang bukti awak tu adalah benar-benar, kan? Tanpa dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita pun mungkin geram juga. Lepas tu dia sebarkan fitnah. Sebab itulah Aisyah pernah tak difitnah? Pernah kan? Aisyah pergi tak tanpa tak Abdullah bin Ubay? Tak ada masalah. Nabi pun tak bela Aisyah. Sebab apa? Belum ada. Nabi nak bela Aisyah pun tak ada bukti bahawa Aisyah tak buat. Nak kata Aisyah buat pun tak ada bukti, kan? Jadi yang terbaik apa dia? Masa tu Nabi tunggu ayat Quran turun. Tapi sekarang ikut kaedahnya ialah pergi jumpa dia, tanya, ada bukti tak awak fitnah saya? Kalau tak ada bukti, ini satu dosa besar. Tarik balik. Okey. Berdosa lah. Dosa. Tak, Nabi kata bila melihat kemungkaran, pergi cegah, bukan doa supaya runtuh. Dia ada dalam surah Al-Kahfi, ada tak seorang sahabat, kawan dia ada 2 kebun yang mewah, kan, tapi tak beriman. Dia pula sahabat ni beriman tapi miskin. Dan kawan yang miskin berdoa tak pada kawan yang kaya ni supaya kebun dia dibinasa oleh Allah? Berdoa ke tak? Oh tak. Ada yang kata berdoa, ada yang kata tak. Surah Kahfi ada satu je. Macam mana ada 2 pendapat? Tak. Kawan dia berdoa. Balik cek balik. Kawan dia yang miskin berdoa supaya Allah binasakan kebun. Sebab apa? Ada sebab. Sebab kawan dia sombong sebab kebun. Jadi salah satu cara nak hilang sifat sombong tu, hilang benda yang menyebabkan dia sombong. Sebab tu bila Allah makbulkan doa, Allah binasakan kebun dia, hilang sombong. Jadi kalau doa, sebenarnya bukan doa jahat tu, sebenarnya doa baik. Mana lebih baik? Kawan tu ada kebun, sombong, dengan kebun dia hilang sifat sombong. Mana lebih baik? Okey. Kalau dalam keadaan macam tu, okeylah. Tapi kita rasa macam doa kita susah nak dimakbulkan oleh Allah. Okey, cukup besok ada kelas Al-Asma'ul Husna pukul 10.30. Malam ni ada kelas bahasa Arab, InsyaAllah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم